mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada tengah hari ini bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama dengan tajaan Persatuan Halaqah Al-Quran Negeri Selangor. Terima kasih kepada pihak Tilawah Bistari yang menganjurkan majlis kita pada tengah hari ini di bawah tajuk pedoman hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah menyebut tentang kehidupan hidup di dunia ini. Dalam suratul Hadid ayat yang ke-20 Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah sebut, ketahuilah bahwasanya kehidupan di dunia ialah la'ibun wa lahwun, ialah merupakan satu permainan dan hiburan. Wa zinatun, satu jenis perhiasan kehidupan. Wa tafakhurun bainakum, dan merupakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tafakhur, yang kamu membanggakan. Wa takathurun, dan merupakan suatu kehidupan takathur, memperbanyakkan, fil amwali wal aulad, memperbanyakkan harta benda dan juga anak pinak. Kamathali ghaisin, lin di mana sini? Kamathali ghaisin a'jabal kuffar, seumpama hujan yang menakjubkan orang-orang kafir, nabatuhu, iaitu bila mana hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Thumma yahiju, kemudian akhirnya tumbuhan itu melayu. Fatarahu, kemudian kamu tengok tumbuh-tumbuhan tadi menjadi kuning. Thumma yakunu hutama, kemudian tumbuhan-tumbuhan tadi hancur binasa. Wa fil akhirati azabun syadid, sementara yang menunggu di akhirat ialah azab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, ataupun di akhirat sana yang menanti ialah keampunan daripada Allah dan keredaan daripada Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan Allah sebut tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan ia ialah merupakan mata benda yang menipu daya. Suratul Hadid ayat 20. Yang pertama Allah sebut, i'lamu, ketahuilah oleh kamu semua. I'lamu, ketahuilah oleh kamu semua. Dalam kitab-kitab Arab selalu kita jumpa wa'lam ataupun i'lam. Jadi bila mana suruh ambil tahu,
maka datanglah dengan sirah yang macam tu. Ketahuilah mana Tuhan suruh kita ambil tahu. Tuhan suruh kita semua manusia dan kita orang beriman ambil tahu bahawa kehidupan dunia ni kehidupan yang jenis apa. Kehidupan di dunia ini ialah kehidupan yang Allah sebut la'ibun walahun. Kehidupan yang seperti permainan. La'ib. Dengan tashbih baligh. Seumpama macam ni. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Dia tak ambil dengan al-ilmu kan nur. Ilmu itu seperti cahaya. Dia terus ambil al-ilmu nur. Kalau ilmu tu seperti cahaya, jadi sirahnya tu ataupun bahasanya tu tak kemah lagi. Bila main dengan al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Mana terus hebat dapat dipaham keadaan ilmu pengetahuan. Contoh kita kata, ayah saya macam singa biasa ya. Tapi kalau kita abang, ayah saya nak beritahu ke hampa, singa. Faham tak? Mana buang ada tu tashbih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kehidupan dunia ni ialah la'ib. Bukan kehidupan dunia seperti satu permainan. Tapi Allah kata kehidupan di dunia ialah satu permainan. Bukan seperti satu permainan, tapi satu permainan. Hidup dunia ini ialah merupakan la'ib ataupun game dalam hidup ini. Jadi kita dapat faham bila permainan ni macam mana. Permainan ni macam orang main bola, macam orang main sukan, macam orang main game. Jadi syok. Lepas tu tak syok. Kalah tu macam mana? Macam mana rasa kalah? Mula-mula kita menang. Nak berlawan pula dengan kumpulan tu. Masuk kita menang tu kita lupa dunia ni. Mana kita seronok sehabis-habis seronok. Dan saat lagi lawan pula dengan kumpulan tu. Dengan kumpulan tu tak padan dengan tadi seronok dengan sebab menang. Serta-merta berubah bila mana persatuan kita kalah, pasukan kita kalah, lepas tu terlembek semua, lemah semangat. Inilah permainan. Ada masa kita seronok semua, kita lupa lagi, tengah hari lagi, petang lagi kita akan menangis. Inilah permainan. Sudah di dunia ni, dia bersilih ganti. Seronok, tak seronok, seronok, tak seronok, seronok, tak seronok. Sebab tu kalau seronok, jangan seronok sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena spend sama, kena spare sama, sehari kita tak seronok. Supaya bila main tak seronok, kita tak teruk sangat. Faham? Kita dah bersedia untuk tak seronok. Inilah pedoman hidup di dunia. Kalau kita ditimpa dengan ujian, musibah, jangan sedih sangat. Sebab pasti bila mana kita ditimpa dengan kesusahan, pasti akan datang selepas itu kesenangan. Jadi, cuma masalahnya orang ni bila dia seronok sangat. Macam tak ada lepas seronok tu, tak seronok. Bila mana dia tak membudayakan dalam diri dia untuk dia sederhana dalam seronok, bila mai tak seronok, dia akan collapse. Dia akan kecewa, sehabis-habis kecewa. Berbeza dengan orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad membuat persediaan untuk menghadapi situasi yang tak seronok lepas dia seronok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Pasal apa Tuhan buat macam tu rupa? Sebab Tuhan nak suruh kita bergantung harap di Dia. Orang menegah, dia tak tahu apa akan jadi pada perniagaannya.
Lepas tu dia kena macam mana? Serah diri pada Allah. Aku tak tahu. Aku dah terlibat dalam perniagaan. Aku dah membuat persediaan untuk apa-apa ujian yang datang dalam perniagaan ni. Tapi aku tak tahu apa ujian yang akan main dalam perniagaan aku ni. Serah pada Allah. Mana orang beriman ni sepanjang masa menyerah kepada Allah. Macam kita naik kereta, dia pada mana ke mana, kita bukan takut jalan tu nak berlaku apa. Nak tayar pancit ke, nak apa berlaku kot jalan ke. Tapi sepanjang perjalanan Allah tunjuk ada kereta mati tepi jalan. Kan? Macam-macam kot jalan tu. Oh, tengok kereta tu mati tepi jalan. Pasal apa? Habis minyak kot. Jalan lagi. Tengok Allahumma salli ala Rasul. Slow pula. Pasal apa? Polis ke? Tengok polis semua. Polis. Lepas tu, bila sampai di dia tu, polis semua ni. Kita derah. Kita derah ke tak tadi? Derah apa? Mai pula. Tengok bila sampai giliran kita, nak tengok polis tu dah buat macam ni tak? Suruh tepi. Dia duduk baca ni. Duduk tengok laporan kawan dia bagi kat dia, nombor sekian kereta. Tengok. Dia suruh kita tepi. Alhamdulillah. Derah tadi ni. Tapi dia tak ambil kata derah tadi. Nampak tak Tuhan? Selamatkan kita. Tak kurang juga Rasulullah Sayyidina Muhammad dalam perjalanan tu ada orang yang disuruh tepi. Habislah 300 hari ni. Rasulullah Sayyidina Muhammad baru keluar 300. Senang-senang bagi kat polis. Macam itulah perjalanan hidup. Jalan pula, lancak pula jalan. Tak ada polis dah. Dah tahan dah, tak ada ni. Tak ada polis dah lah. Derah pula. Tengok pelan pula. Pasal apa pelan pula? Takkan polis pula. Tengok orang buat jalan pula. Makna apa? Perjalanan ni tak lancar. Kita ni tak betul dengan apa itu rumah. Kita tak baca doa ke? Kita macam mana tadi? Tak sedekah. Kalau sedekah turun rumah, perjalanan kita lancar. Tanya. Tanya isteri kita. Yang nak sedekah sabar tadi? Tak. Susah hari ni. Faham tak? Ni perjalanan. Baik. Ada kalanya kita terus daripada Kedah pergi Kuala Lumpur tu. Lancar perjalanan. Berhenti tak berhenti di R&R, berhenti tandas, ambil wuduk, sembahyang duha, lepas tu jalan balik. Contohnya. Itu dia panggil laib. Orang yang berkeluarga. Bila berkeluarga, Rasulullah Sayyidina Muhammad, kehidupan mereka tu sukses sepanjang masa ke? Tak. Sampai di tengah jalan menghadapi masalah kesulitan kewangan. Fikir suami isteri macam mana nak lepas ni. Tak ada duit ni, nak pinjam tak pinjam, nak pinjam tak pinjam. Kita pinjam. Gaya nak pinjam, orang ketuk pintu, Assalamualaikum. Ustaz, zakat sikit Ustaz. Alhamdulillah, rilis. Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula dalam hidup ni, dah tak ada masalah kewangan, masalah kesihatan pula. Dalam ramai-ramai anak, tiba-tiba had ni. Siapa demam 2 minggu dah tak mau nak lega-lega. Itu kehidupan. Tak boleh jangka kehidupan ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak ada masalah berkat dengan anak, kadang masalah berkait dengan sama-sama kita pula. Tak semena-mena tiba-tiba masuk bilik ayam, tergeleceh bilik ayam. Allahu Akbar. Susahlah nak buat kerja. Dia ni, kalau suami tak sihat, okey lagi. Jangan bini tak sihat. Allahumma salli ala Sayyidina. Rumah ni, kalau isteri sihat, rumah tangga tu stabil. Boleh makan nasi, kan? Ada orang masak.
urus rumah. Tapi kalau orang rumah tak sihat, susahlah sikit lah. Jadi, ni semua perjalanan. Kadang-kadang soalan saya nama isteri dia doa pula. Haraplah abang dia sihat. Dia tak sihat apa? Dia tak tahu kata dia tak sihat tu sebenarnya masalah lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila suami tak sihat sikit, hei, anak kita ramai lagi ni mata ni. Menjeram lagi ni mata ni. Hei, siapa kata kalau tak ada si suami, siapa nak terus kehidupan ni? Nak bantu macam mana ni? Ada juga macam tu. Isteri tak kerti bawa kereta. Kereta sampai 2-3, tapi bini tak pandai bawa. Ada juga macam tu. Salah sama. Macam-macam. Jadi hidup ni kita tak boleh rasa aman. Daripada nak kena macam ni, nak kena macam ni, nak kena macam ni. Taib. Cuma lah hati kita apa yang kita nak letak dalam hati kita? Pergantungan dengan Allah. Kita tengok jiran kita macam tu, jiran kita macam ni, adik-beradik kita macam ni, semua kita tengok. Jadi hak kita tu hak kita nak tempuh tu kita tak tahu. Apa nak berlaku? Hari ni semua sihat. 20-an sihat, 30-an sihat, 40-an sihat, 50-an dia mula sakit tu sikit, sakit ini sikit. Sampai kadang-kadang teringat, kalaulah aku sihat balik macam hari tu, macam muda-muda hari tu, tak ada lah. Bila 50 tu dia mula kena sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ni kalau ikut daripada segi sakit ni, tempuh belaka-laka dah semua sakit. Dan kawan-kawan macam saya pun ramai dah tak ada. Saya kena jantung, tapi lepas dah mati. Saya kena darah tinggi, tapi lepas dah mati, saya dah hidup lagi. Kena buah pinggang, sama-sama mati habis lah. Saya boleh hidup lagi. Kecil manis tak turun lagi ni. Rasa-rasa nak mati kecil manis pun. Dia jadi apa jadi? Lampu merah. Duk peringat. Macam-macam. Jadi Allah nak bagi hidup lagi, dia asbab. Maka ubat tu lega, alhamdulillah. Makan ubat ni lega, alhamdulillah. Sebab Tuhan nak bagi lega. Sebab Tuhan nak bagi menyampaikan ilmu lah kot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tak tahu masa depan tu, kehidupan depan macam mana. Tak tahu. Hak tu kita serah. Aku tak tahu Tuhan. Selagi mana aku ada umur, aku nak menyampaikan amanah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu duk tengok tutup guru. Tempat yang saya duduk ni, tempat yang tutup guru duduk dulu. Habis tutup guru. Rupanya tempat ni Allah nak bagi kat kita duduk. Hadapan tak tahu lagi. Ada tutup guru, bila masa tuan ke umur, dia masih hidup, tapi dia tak boleh menyampai lah. Tak boleh menyampai dah. Oh, maknanya dia sudah sampai satu masa, dia kena berhenti, masa dah habis masa dia. Orang lain pula ambil batan untuk teruskan perjalanan. Hidup ni ialah laib, permainan. Walahun ni ialah, kalau bahasa kita panggil hiburan. Hidup ni ialah satu hiburan. Dah tadi satu permainan, kemudian dia satu hiburan. Ataupun orang Kedah panggil seronok-seronok. Bukan seronok tak, bukan. Hidup ni bukan. Dia seronok lain, seronok lain. Seronok ni maknanya tak sungguh. Contoh, himpun dunia. Dr. Mahdi, kita tahu tak, dia di antara yang Tun M ialah di antara orang yang terkaya dalam dunia. Dia ada 44 bilion, aku saya tengok semalam ni. Kalau tak salah ingat, 44 bilion duit dia. Kaya raya. Tapi Tuhan bagi pada dia sihat. Dia dibanding dengan isterinya Datuk Dr. Siti Hasmah. Sama-sama lepas dia bayar
Kalau tak salah ingat, Tuan M umur 98. Tengok Pak Sumit, dah merupakan orang tua. Pak Sumit tua pada dia lagi. Tengok orang sebaya dengan dia kalau ada, dah jadi macam kemburu. Tuan Mahathir steady lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Dan dia satu orang yang sangat disiplin. Dan sangat menyayangi isteri dia. Tun Dr. Datin Siti Hasmah, dia menghadapi masalah tak boleh membaca. Tapi Dr. Mahathir, Tun M, selalu membelai dia dengan selalu membaca kolom-kolom penting kepada isteri dia. Sekalipun kolom tu sangat panjang, dia sabar baca. Dia tengok semalam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Jadi kehidupan ni, kalaupun kita kaya, ada 44 bilion. Tahu 1 bilion macam mana? 1 bilion, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 1 bilion, okey, bayangkan satu padang bola. Padang bola standard. Masalah saya, bukan padang bola kampung, padang bola standard. Cuba bayangkan pula satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu kayu pellet. Kayu hak bata tu, mai tu pellet tu, seganda lagi. Faham tak? Seganda lagi. Jadi seganda lagi tu, masalah saya, dia hampir sepediri orang lah. Bayangkan satu not RM50 tinggi tu. Satu pellet tu. Satu pellet. Seganda lagi. Semua tu penuh dengan duit RM50. Penuh padang bola tu. Faham tak? Itulah 1 bilion. 44 bilion? 44 kali padang bola tu. Umur 98. Kalau dia makan cara dia makan, tak banyak dia makan. Betul tak? Kalau orang tak macam dia, makan banyak. Ni macam umur macam ni. Tapi kalau dah tua, makan tak banyak lah. Makna kalau 44 bilion tu, contoh kita kata, Sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mati, nak buat apa lah? Semua giling kepala. Dia mati tak ada siapa buat pi. Semua ditinggalkan. Nampak tak? Hidup ini ialah seronok-seronok ya. Himpun, tinggal. Mana main-mainnya hidup ni. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau kita ni, kalau banyak tu lah, kerja hari-hari ialah tabak duit. Sebab kita tabak duit banyak mana pun, dia tak habis. Waktu kalau kaya macam tu, kehidupan hari bukan cari duit, tapi bagi duit. Kalau orang tanya, kerja apa lah ni? Saya kerja bagi duit. Kita sendiri pada pagi sampai ke petang, bagi RM50 lah. Tak habis, tak luar duit tu. Esok pergi bagi lagi. Esok bagi lagi. Tak habis-habis bagi. Tak habis-habis duit. Allahumma salli ala sayyidina. Mungkin kita kena ada orang kerja dengan kita, kerja dia, tolong bagi duit ke orang. Waktu tu, hilang RM50 pun tak rasa apa. Allahumma salli ala sayyidina. RM50 tu macam tik gigi ya. Maknanya, tak rasa apa. Kalau orang tak ada duit, RM50, Allahu Akbar. Tak ada duit, RM50 banyak. Kalau ada duit, tak banyak RM50. Senang saya bagi. Taib. Hidup di dunia ni hanyalah satu kehidupan, dia panggil lahwun, seronok-seronok ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umpama yang saya misalkan,
Seperti orang yang bina istana tepi pantai, lepas tu nanti mai ombak pukul, habis istana pasir tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi Tuhan abang lagi, wazinatun. Satu hidup jenis perhiasan. Perhiasan ni, Musa ala sayyidina Muhammad, kita pakai dan kita akan tanggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pakai dan kita akan tanggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, contoh. Inilah yang Allah misalkan. Bila mana kita pakai perhiasan, bila mati, adakah orang yang mati tu bawa sekali dengan subang-subang dia, rantai-rantai dia masuk kubur? Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kereta dia hebat tak orang mana pun. Kereta di dunia ni, Musa ala sayyidina Muhammad, tak ada orang yang masuk kubur masuk kereta sekali. Musa ala sayyidina Muhammad. Ferrari, awak kuat kubur besar sangat tu, nak turun kereta sekali. Allahumma salli ala sayyidina, tak ada. Kereta tinggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu Allahumma salli ala sayyidina, satu istiadat pada hari kemangkatan raja. Waktu mana mangkat Tuanku Sultan Kedah. Last sekali sebelum ke tanah perkuburan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raja-raja ni kan dia ada nama dia, lepas tu pingat-pingat dia tu berapa baris, 1, 2, 3, tu pingat-pingat dia. Bila raja meninggal, raja mangkat, maka setiap orang petugas di raja ni, dia kerjanya ialah semua pingat-pingat tu letak atas bantai tu. Kalau berapa baris pingat yang dia dapat, jadi itulah yang dibawa pi ke kubur. Duduk atas kereta-kereta tu jalan pelan tu. Lepas ni pakat duduk pegang tu. Saya tak boleh tengok upacara yang dilakukan pada hari kemangkatan Sultan. Hari tu Tuhan bagi izin tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila buat pingat-pingat raja tu, takkan nak sangkut di kubur, nak sangkut macam mana? Tu fikir bodoh macam tu. Sampai di kubur, bila dah habis kemangkatan, upacara pengkebumian itu diselesaikan, disempurnakan, rupa-rupanya buat balik pula. Faham tak? Nabi kata betul. Pergi ke kubur, 3 perkara. Amalan kamu, keluarga kamu, harta kamu. 2 balik, 1 tinggal. Faham? Keluarga semua balik. Hak bini comel-comel semua balik. Anak hak handsome comel-comel, segak-segak balik. Keluarga semua balik. Pingat buat piah, buat balik. Harta benda semua balik tinggal. Tapi yang pi bersama kita ialah amal soleh kita. Kalau ada amal soleh, tu teman dalam kubur. Hak lain semua buat pi. Sebenarnya kini kehidupan di dunia ni sangat tragis sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kehidupan dunia ni adalah zina, satu perhiasan. Perhiasan dia. Di dunia ni satu kehidupan yang disebut zina, yang dibangga-banggakan oleh orang-orang kafir. Orang kafir membangga dengan aksesori, berbangga dengan harta benda. Dan itulah kehidupan di dunia. Sebab tu ulama sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bil a'mal. Izzud dunya bil mal, kemegahan dunia ialah dengan harta. Wa izzul akhirati bil a'mal, sementara kemuliaan di akhirat ialah amal. Sebab tu bila mana meninggal
Syekhul Imam Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu. Bila nak habis umur dia, orang nak tutup dah tang muka tu. Tiba-tiba dia kata, "Falyamalil 'amilun." Terkejut orang. "Falyamalil 'amilun." Masih memberi tausiah sekalipun nyawa dah tak ada. Maka beramallah oleh orang-orang yang beramal. Maknanya orang yang beramal teruskan beramal. Tu ketika mati Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu. Maknanya siapa yang terus beramal, siapa yang beramal jangan berhenti, teruskan beramal. Selagi umur masih ada, teruskan beramal amal yang soleh. Wa tafakhurum bainakum. Dan hidup di dunia ni ialah kehidupan kamu tu berbangga-bangga sama-sama kamu. Bulan ni dapat berapa untung perniagaan? Saya dapat 6 juta. Berbangga. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Orang ni berbangga. Rumah dia ni berapa juta. Orang ni berbangga kereta dia berapa ratus ribu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berbangga dengan kelebihan yang ada pada dia. Saya sekarang timbalan Perdana Menteri. Saya lah ialah PM yang ke-9. Salah Sayyidina. Ada rasa bangga? Kena tanyalah. Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Rasa apa? Anak dia rasa apa? Dia anak Perdana Menteri yang ke-9. Salah Sayyidina Muhammad. Anak Perdana Menteri kita yang 9 tu seorangnya penyanyi. Salah, nama apa? Dafi. Jadi penyanyi pun dah bangga. Macam mana jadi anak Perdana Menteri pula? Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, di dunia ni siapa lebih dia bangga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa takathurum fil amwali wal aulad. Kehidupan di dunia ialah kehidupan takatsur, memperbanyakkan harta dan anak-anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang yang harta tak banyak, anak ramai. Ada orang yang harta banyak, anak tak ada. Segi kekayaan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memang tersangat-sangat kaya. Perniagaan dia memang berada di paras Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang tertinggi. Tapi anak seorang tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita tanya, Datuk lepas ni, Datuk siapa ni nak waris rumah ni? Dia tunjuk ni. Oh, Datuk berapa orang anak? Dia kata, ni seorang. Oh, ada juga Datuk nung waris Datuk nung. Alhamdulillah. Lepas tu bila kita sembang-sembang, rupanya anak angkat. Tak ada juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, orang ni bila sampai ke tahap ni, dah umur dah di hujung dah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadilah orang yang disebut dengan gila-gila memberi harta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam poket ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan takut memberi. Walaupun dia bagi. Tapi bila buka sampul RM10, dia kata dia pemurah lah. RM10 tak padan. Lepas tu berapa padan Ustaz? 50. 50 pun tak padan. Tak padan dengan hak Tuhan bagi tu. Kalau dia kaya di dunia, dia kena kaya sama di akhirat esok. Dalam poket, paling kurang kena ada 500. Faham tak? 500. Rasa tak kali 500 pun tak padan. Sebab 500 sekali bagi. Lepas tu jumpa orang pula 500 pula. Sehari dari 5,000 dia boleh bagi. Salah Sayyidina. Dibandingkan duit dia tu yang banyak tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehari 5,000. 10 hari 50,000. Kalau sebulan
200,000. 5, 10, 15, 200,000. Dia 200,000 tak banyak pun bagi. Kalau orang kaya macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dia sayang nak bagi, dia kata nanti kot. Lepas dia mati, orang tolong bagi kat dia. Siapa nak bagi? Orang ni semua sayang harta. Kalau dia sayang diri dia, dia bagi ketika dia hidup. Dia transfer siap ke negeri akhirat sana. Sebulan 200,000. Tak kurang sikit pun kalau orang duit juta-juta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita yang rasa banyak sebab tak ada duit. Orang yang ada duit, cuma kenapa tak bagi? Dia sayang lah. Kalau dia bagi, tak banyak pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Lagi baik kalau dia memberi yang bersifat kekal. Dia pergi tahfiz ni, dia main tahfiz ni, dia tanya, sini apa kurang lagi? Dia buat apa? Kami buat asrama. Oh, buat asrama. 200,000 untuk siapkan asrama. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia buat apa? Kami dia buat rumah guru. Berapa kos? 200,000. Tulis cek tu. InsyaAllah kalau ada lagi, kalau umur saya ada lagi, saya bagi lagi. 200,000 kekal. Hak ni untuk berpanjangan dalam kubur, walaupun amal tak boleh dah, tapi pahala sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berhenti di masjid sekian-sekian. Tengok, saya kesian masjid ni tu. Kapek-kapek lama. Orang lain habis tukar kapek dah. Masjid ni duk kapek lama juga. Kontak dengan JK masjid. Masjid ni saya nak bagi kapek. Kapek tu pun tak lama tau. Pasal apa? Kapek tu orang tunggu lama-lama dia terkelum. Tak apalah sakat yang ada. Hak lain keperluan apa? Kami ni lah, tu lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Duk tirih. Hujan duk tirih. Tak apa. Berapa kos? Kalau no. Macam tu dipikir oleh orang kaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kaya raya di akhirat esok. Banyak orang yang kaya raya akan miskin di akhirat esok. Pasal dia tak ada ilmu, dia tak mengamalkan seperti mana yang sepatutnya, belagak jadi orang kaya. Tapi rugi, tak untung. Ada orang kaya dengan anak, bangga dengan anak saya mengaji di Perancis. Tu PhD di Perancis tu. Hak nombor 2 tu Oxford University. Nombor 3 tu Jerman. Anak saya semua engineer. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi sayang waktu mati anak tak boleh buat tahlil. No? Tak boleh buat tahlil hantar apa. Yang seronoknya kalau kita mati, anak-anak boleh urus kita. Semua anak-anak boleh urus kita. Semua anak turun dalam kubur. Nah, tu yang saya rasa terharu bila mana meninggal ayah saya. Saya tahu dah saya kena jadi imam, hak tu siapa tak boleh ambil. Sebab ayah dah bagi isyarat dah. Waktu dia dah bagi isyarat walaupun tak nyata di mulut, tapi hak tu dia macam suruh saya jadi imam. Patulah waktu hari mati ayah tu saya pakai macam orang pakai elok lah. Adik-adik semua nak kerja. Sebab saya tugas nak kena jadi imam. Baju Melayu lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu adik-adik pun semua dah faham depa kerja apa. Kami 6 orang, jadi 5 orang lelaki, 3 orang perempuan. 5 orang ni dah tahu nak buat apa. Bila sampai dalam kubur, saya tak terjun lagi, adik-adik saya semua dah terjun dalam kubur. Tu rugi saya sikit sebab lepas sampai dalam kubur. Lepas pulung sungguh dalam kubur. Lepas tu, masalah Sayyidina Muhammad, kerja saya apa? Baca talqin. Mereka dah pakai macam-macam orang kerja lah. Saya maintain pakai macam sebab saya nak baca talqin. Jadi saya ambil bahagian dari imam, baca talqin. Jadi semua orang tak ambil tanggungjawab ni. Semua adik-adik kami ya. Tapi kadang-kadang orang tak reti, dia tak fikir. Dia kata, abang tak belum muih no. Tak belum muih.
Tak kotak no. Mana saya kerja tugas saya tu tak ada apa lah pada ada orang penang juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kullu ya'mal ala syakilati. Setiap orang tu buatlah ikut kerja dia. Adik-adik saya pun tak mau, abang baca talqin. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi maknanya kalaulah anak-anak kita semua boleh cover kita esok, syukurlah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang pun tak ambil jana lah. Dah semua lepa ustaz-ustaz, ayah lepa kami tahulah. Mandi semua kapin 5 orang mandikan ayah. Sallallahu alaihi Muhammad. Khidmat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang dikatakan perumpamaan hidup di atas muka dunia. Dan Allah sebut kamathali ghaisin. Di dunia ni hidup seperti hujan. A'jabal kuffara nabatuhu. Bila hujan turun, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Orang kafir rasa terpegun dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Tapi dia tahu tak pokok-pokok yang tumbuh ni nanti sampai masa dia akan mati kalau dia akan mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Thumma yahiju. Kemudian dia akan melayu. Daripada duduk segak-segak, lama-lama dia melayu pokok ni. Waktu tu kamu tengok apa? Fatarahu musfarra. Kamu akan tengok dia menguning. Daripada hijau jadi kuning. Thumma yakunu hutama. Kemudian akhirnya dia mati. Dia mati habis. Itulah hidup di dunia. Mamai ke dunia semua orang seronok. Orang sayang, orang julang, orang cium. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang cubit pipi. Sallallahu sayyidina Muhammad. Waktu membesar. Waktu last. Sallallahu sayyidina Muhammad. Hak yang kuti pipi pun dah mati. Sallallahu sayyidina Muhammad. Pipi yang dicium itu pun kendor. Faham tak? Kendor lah pipi tu. Lepas tu subhanallah, hak cekang-cekang pun semua dah tak ada lah. Saya dalam beberapa tahun lepas sikat rambut. Tengah-tengah sikat rambut tu, Sallallahu Sayyidina Muhammad tertelan yang eliok. Berkerak dah ni. Ya Allah, tua dah aku rupanya. Dulu ni mana cekang-cekang semua ni. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Satu masa akan melalui ni orang-orang muda ni. Semua dah mengerap dah kendok. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tu. Ni kehidupan kita. Daripada budak segak sampai remaja, sampailah mendewasa sehingga tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana pihak elok-elok dulu? Mana pihak comel-comel hari itu? Tak ada. Tengok Sallallahu Sayyidina Muhammad pakai tudung macam tak apa tua lagi. Buka-buka habis putih semua dah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Habis putih semua dah. Sallallahu Sayyidina. Gigi macam elok, macam ada gigi penuh. Cuba kenyih tengok. Cuba cabut-cabut sana tengok. Rompong dah. Kalau rompong pakai gigi palsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah kehidupan di dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu penuh rambut ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah ni kalau ustaz sikat rambut dah tengah-tengah ni kosong dah. Cuma tak dia dah tengah terbang lagi. Tak tengah terbang. Kosong. Ataupun tak boleh mendarat ni. Kecil ada rambut. Dulu penuh rambut. Itulah kekurangan hidup atas muka dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Okey. Tetapi last sekali yang nanti dia ialah wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Imam wa imam. Sama ada kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli. La hawla wa la quwwata. La hawla wa la quwwata. La hawla wa la quwwata. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله ورحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد رسول الله والشرف لنا إنك لا تخلف المعنى. Akhir sekali Allah sebut wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Sedangkan di akhirat esok dua menunggu kita. Yang pertama azab yang sangat dahsyat,
ataupun keampunan daripada Allah dan keredaan daripada Allah. Jadi pilihlah di antara dua kehidupan itu, sama ada kita nak pilih kehidupan duduk dalam syurga ataupun kita nak pilih kehidupan di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah sebut wa man hayatud dunya illa mata'un ghurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia melainkan dia ialah merupakan kehidupan yang menipu daya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seumpama seperti orang melihat fata morgana. Daripada jauh orang ingat macam ada ayam. Pipi tengok tak ada pun ayam. Itulah kehidupan di dunia yang menipu daya kita. Jadi, maka berawaslah dengan kehidupan dunia yang sementara ni, supaya kita tak tertipu hidup di sini, supaya kita dapat mengambil banyak bekalan untuk balik bertemu dengan Allah pada hari kita balik jumpa Tuhan nanti, insya-Allah. Terima kasih pada penaja kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu Persatuan Halaqah Al-Quran yang jadi asbab kita bertemu pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati mereka, mengangkat kedudukan mereka, memuliakan mereka dengan Al-Quran. Mudah-mudahan segala limpah kurnia Allah SWT pada mereka melimpah-limpah sampai kita dapat mengambil manfaat daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta al-ardh bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. والله اعلم. Boleh.